Rancangan Selamat Rumah Kita, rancangan yang mengajakkan kita untuk hidup kita sihat, rumah kita selamat dan kampung kita aman. Rancangan Selamat Rumah Kita dapat sokongan daripada Samnak Songsemและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ataupun MOOปัตตานี. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Bersama lagi dengan kami di sini dalam rancangan Selamat Rumah Kita. Saya Aisyah binti Yusof atau Kak Su sebagai pengacara rancangan ini, dan juga rancangan ini tak lupa ucap berterima kasih kepada penyokong rancangan Samnak Songsem berikan wishakan MOO Patani. Untuk hari ini pendengar semua, alhamdulillah rancangan Selamat Rumah Kita mesti sekali kita kena beringat klik ke semula hok lepas mari dah tu, katanya kita ada pernah berkecek dengan beberapa orang, beberapa persatuan, beberapa cawangan dalam rumah kita ataupun kelum ongkon hok duk buat kerja bertugas atas musim COVID-19 duk tengah merebak teruk-teruk dulu. Ramah kematian, boleh panggil tahap ribu-ribu orang lah dalam rumah kita tahun lepas dah tu. Dalam sekarang ni pun kita kena ambil tahu. Dan untuk hari ni pendengar semua, kita mari tengok tugas wakil orang kampung kita sebagai orang panggil khidmat masyarakat ataupun sebagai wakil daripada Sewit Masyarakat Park Persia Sangkom, iaitu daripada Syawangi Sewit Women sebagai cik asah ataupun jiwa khidmat yang mana tak duk tengok saja. Bangun mari bui pertolongan kepada orang yang dapat musibah daripada COVID-19 pada musim COVID-19 teruk dulu. Dan juga siapa ke kampung kena katuk, lari tak sewi orang luar masuk, lari tak sewi orang dalam tubik masa panjang tika tu, yang mana setengah daripada kampung siapa bule-bule. Adik kakak kita susah lah masa tu. Kita mai dengar lah cerita Haning daripada Kak Yena Saleme, Kampung Tabah, wilayah Naraciwat, dalam masa pakat-pakat fikir. Masa pakak-pakak fikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kanak dah boleh bersama dalam rancangan Selamat Rumah Kita sekali lagi. Hari ni ada beberapa hal lah rasa nak tanya sebab tak habis dengan Kak Anak ni dah orang kerja lama. Nak tanya Kak Anak, kata hundur klik belakang sikit apa soalan ni, iaitu tugas saya Kak Anak ke musim COVID-19 teruk-teruk pada tahun lepas dah tu. Kak Anak ada tugas di segi tolong orang susah dari keadaan COVID. Gapo tak apa rasa puas hati tolong kau ni. Silakan cerita sikit. Boleh cerita lah sikit-sikit tu deh, sebab perbuatan hak kita buat sendiri. Sabik Kak Anak boleh cerita deh. Pasal Kak Anak si boleh Kak Anak tak boleh duduk nak tolong orang tu sebab satu tu Kak Anak fikir kata demo orang hak mari minta tolong kita tu kecek dengan kita tu dia tak ada arah nak pergi dengan dia dah. Lalu tu lah dia lalu mari kecek dengan Kak Anak. Lepas tu Kak Anak diri pun pasal Kak Anak tu ingat kata sejenyo nyanyonyo deh. Jadi demo tak ada arah kata nak pergi cari dia, marilah cari Kak Anak. Telefon mari kecek dengan Kak Anak tu. Kak Anak ni orang suka dengan orang ahli dah lah. Kalau dengar orang mari cerita dengan kita kita demo gini tu Kak Anak tak boleh duduk deh. Tapi Kak Anak kena usaha juga. Walau kita ni tak ada kata anak gapo, tak ada kata orang kerja tak ada kata orang besar-besar dah. Jadi tak apa ni tukang kita ni tak ada kuasa, tapi di usaha Kak Anak duk kerja, Kak Anak duk tolong demo tu heavy. Tu bagi rezeki kita deh. Sebab apa? Sebab kita fikir tu rakyat kita tu orang kita tu habis susah, tapi yang ngadak lagi ke orang kerja dia takut, dia malu, dia takut demo tak tolong. Lalu tu lah demo pun mari cari Kak Anak dah. Kak Anak ni
tak boleh tak boleh Yo. kena tolong, kena usaha. Dari kampung kok seton hok ya katuk milih butir kampung tu. Yo. Kak anak usaha jugalah deh. Usaha Yo. nak buat ke mana, aku nak bantu tahu dah kata KJL tu buat masuk dibantu berah ke apa, tapi ada kat dek demo tu mari duk royak kata tak sapa tapi sapa tak habis. Kau Yo. siapa tak habis tu kak nak berfikir tu lah mana pun kak nak khayam lah deh nak wibu deh habis. Orang lah kampung tu sebab ia bukan kata puluh orang ni dok, ia Yo. ramai hok kena. Yo. Kalau tu lah kak anak pun we jadi semangat kak anak pun fikir mari belah aku nak usaha, nak minta dengan Tuhan juga, aku nak doa dengan Tuhan juga. We boleh lah bagilah rezeki, we boleh walau sikit pun. Yo. Jadi kampung kok kapok tu yo kok seton tak baik dah. Jadi ditambah di plus tu yo 9 kampung dah 9 lebih. Ramai sungguh lah ke situ. Ramai. Alhamdulillah. Lepas tu kak anak duk pergi tolong situ tu. Dan kerana tu hebui dah. Tu hebui sini tu hebui rezeki. Jadi boleh tolong sungguh. Nah, kejadian hok mana kak anak rasa kata Allah ingat lama weh. Rasa nak cerita kepada anak cucu. Rasa nak cerita royak kepada orang hok tak temu sepuluh kak anak ni. Weh rasa hal ni setuh hati kak anak sangat-sangat. Ada ke dok? Silakan kak anak. Ya, supaya kita ni tu kalau kita tak boleh bantu sungguh sebab kejanjian kita lah mana kak nak buat we boleh belakang tu 1,300 buah rumah. Tapi kak anak bukan kata kak anak buat sorang deh. Kak anak apa ni kosi lah mudah-mudah deh. Kosi dengan babozu, kosi dengan abela banung kita. Lalu tu lah boleh buat 1,300 buah rumah. We boleh bantu semua sebab lah adik hok kak anak rasa apa ni supaya kita ni dia nak buat engkau kita janji ya tak apalah kak anak kalau tu izin kak anak nak buat ribu dah habis tapi ya tak ada dengan duit tu tak ada dia kalau kita buat sorat cerak nak tak boleh lalu tu lah masuk kita pun tolong apa ni babozu minta tolong dengan babozu apalah mari pakak dengan kita lepas tu kita pun boleh lah kecek nak orang kampung nak suka kita pun kata kita berhubung lah deh. InsyaAllah lah kita boleh sampai sini dengan kehendak kita minta dengan Tuhan, kita doa dengan Tuhan. Jadi sungguh jadi boleh deh. Buat semangat kat anak ni, kau jadi rasa bangga lah rasa nak deh. Rasa suka hati deh. Jadi kita ni rasa suka hati tak ada orang nak royak. Kata walaupun kita boleh tolong setengah, babozu setengah, apabila bantu kita setengah pun, kita pun rasa suka lah. Alhamdulillah. Ada kejadian hok kak anak rasa kata, aluh, setu hati weh. Tengok ke demo ni, ataupun dengar demo ni royak, Allah, sayuk hati kita. Ada tak anak hok kak koh masa tu? Ada. Pendek-pendek, ya. Ada sebabnya, ada lah sebabnya demo pun duk mari tunjuk apa ni supaya demo mari tunjuk duit, kata duit ada cuma ni, nak makan, nak wida 3 hari duit. Kalau kira ngaku itu pun laku. Bahan nak 3 hari, nak makan sampai 3 hari. Hak tu hak kak nak sedih kali. Bukan sedih kan, nyanyo ke demo dia. Tapi bon nyanyo ke dia tu kita fikir orang lain pula. Orang lain pun susah juga. Kalau kita tolong dia seorang, dia orang lain susah ke dia juga. Lalu tu lah kak anak pun jadi mari buat supaya dengan apa ni? Supaya dengan pasal kak anak ni tak ada orang nak royak dia. Padahal tu benda hak kita bukan sampai 300. 100 kok lebih-lebih ya. Tapi nak royak kata belah lah. Kita pun kecek dengan ya biarlah. Kalau kak nak kami seorang, orang lain berasa, buat tahu orang kenal dah. Situlah kak anak rasa kata kak nak tak boleh tu kena cari juga lagu mana-mana. Tapi kita tak ingat seorang, kita ingat ramai. Tapi nak buat tu kita seorang. Kalau kita seorang tak ada kuasa, kalau kita ni ada duit banyak cuma ambil mari hok demo, mari tambah. Ni duit kita pun tak ada. Tapi nak royak atau kak anak ni suka
sukanya. Duduk sehari-hari ni, suka nak tolong orang. Dengar letih, dengar gapo kat anak. Tak rajin ngepek dah. Ya. Ni hak barang gini. Supaya ni kita buat baju anak yatim gapo pun. Jadi hati kita rasa kaya semua. Walau tak ada gaji pun. Apa Ya. ngah hak buat kat seton tu. Dengar Ya. letih, dengar malam, dengar tidur tak nero 4-5 malam duk fikir nak lagu mana nak boleh belakang 1,300 buah rumah. Dah, Ya. fikir juga bukan tak fikir. Oh Eh. lah. Ya. Fikir banyak lah. Kalau baru boleh cuma ni bila nak boleh tak akan sampai bulan. Ya. Tapi Tuhan tu terbuka mari. We teringat ke Baba Zu. Alhamdulillah. We Ya. teringat ke Baba Zu ke anak pun ambil telefon lah ke dia nak ibu dia kata. Baba pun dengan jawab dengan cepat-cepat. InsyaAllah ke anak esok kita nak pecung. Kita nak sorak pok kita. Kalau boleh. Esok Ya. masuk sehari teori jawab lalu dah. InsyaAllah kat anak boleh malam ni dia nak buat. Lah esok cari duit boleh mari dengan betul-betul. Ya, kita Ya. ni minggu-minggu dah ada. Alhamdulillah dah. Kerja itu Tu hai belakang. pula dah Sikit raya. lagi Kak Nak. Abela banu nak. Gana-gana. Lah, anu berasa depan ni. Berasa nak royak kata besarnya hati kat anak rasa suka deh. Suka lah. Kau cuma pakat sanggup nak boleh semua. 130 buah rumah. Lalu tu lah kat anak pun berhubung segenap mungkin. InsyaAllah dalam minggu ni boleh bagilah segenap-genap mungkin. Pas Ya. kita ambil dengar hak demo jamrat mari kita kata terima kasih tu kan Allah nak royak. Tak boleh nak royak hati suka kata Allah Tuhan. We dah kat aku ni jaya dah dia. Dengan kita duit tak ada sekuk, kita nak tolong orang boleh semua ni. Orang puluh-puluh ribu lah kita kata. 1,300 buah rumah ni. Banyak. Ya. Alhamdulillah dah. Kalau kita nilai di duit tu banyak sangat tak padai lah dengan kita nak tolong Ya. demo dah. Sikit lagi Kak dan- Nak. Masa kita tak izin untuk rancangan kita. Ya. Kita ni Kak Nak, orang panggil ujian ni banyak. Kali kira Ya. dah. Nak Ya. lepas ujian bersama khususnya contoh uji hak tu hantar mari COVID-19 hak lepas mari dah tu. Kita nak Ya. lepas dengan cara mudah-mudah tak mudah. Kak Nak ada pengajaran gapo untuk kita boleh bersama dah pakat-pakat gimana gatik dah. Sebagai akhir rancangan Kak Nak sebagai pesan ni untuk peminat kita sila Kak Nak. Ya. Kak nak kau fikir kata kalulah put depan lagi dah. Kita ni sungguh lewat gini putus uji semua. Ya nak tahu kata kita ni lekat email kau tak lekat email dah. Sama-sama kita duk buat ni. Mungkin tu aku gini tu mana tu uji dah. Tapi nak royak atau put depan lagi pun lagi kita ingat kata tu uji, tu saya kita, tu kasih kita. Kita kena lawan. Kita kena lawan dengan nafsu kita. Kita kena lawan dengan uji ya Tuhan. Ingat kata uji ya Tuhan ni kita. Bukan kata kita ni, apa ni supaya kita boleh buat deh. Tak boleh buat. Atas-atas ya mari. Uji gan ni. Tapi kat anak tak biasa. Janganlah lah deh. Kalau dia uji gano-gano pun kita pun mengucap la ilaha illallah. Tuhan uji aku ko. Tuhan saya kat aku ko. Kat anak duduk dengan gitu ya. Tapi Alhamdulillah. Hak mana Kak nak fikir kata aku nak buat bisa patang ni. Jadi Kak nak berkata kepada orang lain lagi. Hak kena cedeng ni. Takut-takut tu hebat temu pula ujian sebegini. Tiap kapung lah. Dia kan orang macam kita dengar serata-rata. Kak nak pesan sikit kepada anak cucu kita orang serpai. Silakan. Ni Kak nak pesan semua ke adik-beradik kita, anak cucu kita semua tu deh. Kena pakat padu dah. Kalau ada gapo-gapo kena pakat padu, kena pakat buat cara. Kalau pakat cara mu aku atik lah dah. Learning gi kena situ, learning gi kena sini satu hari. Mari kena kita nak demo tu. Mari buat padu kita atik. Dah. Tu je Kak nak usaha semua lah. Orang kita mana-mana dengar tu, dia kena buat gini. Kena buat supaya kata pakat apa ni cara mu aku dah. Ambil padu pergi mari. Ambil padu pergi mari je. Alhamdulillah pendengar, kita boleh dengar dah. Nah, beberapa cerita perkataan daripada Kak Yana tadi, jiwa khidmat beri pertolongan dalam masa susah. Hari ni dah bukan sekadar tu.
sebut kata kesusahan agama Islam, kita menggalak untuk kita tolong-menolong antara satu sama lain. Hari ini pihak rancangan Selamat Amal kita ada jemput Baba Zu ataupun nama penuh dia As'ari Latih. Dia pun orang Tabah juga. Kerja sekali lah. Selaras dengan Kak Yenak juga. Bui pertolongan pada musim COVID-19 duk merebak, khususnya orang yang dapat musibah. Katuk kapung di Kampung Pulas Tu Kak Seton, daerah Tabah, wilayah Menara. Kita mai dengar Baba Zu dalam masa ni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada peminat semua. Jadi alhamdulillah dengan keadaan yang berlaku kepada kita semua dalam masa 2 tahun lebih, ujian yang terbesar iaitu masalah COVID. Jadi pertama sekali kita kena faham kejadian kehidupan semua manusia di atas dunia ni. Manusia dia tak lepas daripada 4 perkara yang besar-besar. Yang pertama iaitulah nikmat. Jadi semua manusia yang berada di atas dunia ni, manusia dapat nikmat. Dapat nikmat kesihatan tubuh badan, dapat nikmat harta benda, dapat nikmat kebahagiaan dalam rumah tangga, dapat nikmat beberapa nikmat. Oleh tu kita kena faham, apabila kita dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cara hamba yang beriman kepada Allah tak kala ia dapat nikmat, iaitulah kita kena syukur akan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika di kalangan kamu itu syukur nikmat aku, Allah kata, maka Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita. Itu yang pertama, iaitulah kita dapat nikmat. Yang kedua, sebalik daripada nikmat, iaitulah ujian ataupun bala yang kita panggil. Maka apabila kita manusia dapat ujian, saat ni, maka sifat kita orang beriman, apa yang kita kena ada dalam hati kita, iaitulah sifat sabar. Sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala ujikan kepada kita. Sebalik manusia ni sama-sama dapat ujian, tapi orang ni sekadar dia letak nama ujian saja. Tapi bagi seorang lagi, tak kala dapat ujian, dia tukar jadi bala. Kerana apa? Kerana dia tidak ada sifat sabar di waktu Allah Ta'ala ujikan dia. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita dapat taat kepada Allah. Yakni kita boleh semaya, kita boleh puasa. Maka semua tu kita kena ingat bahawasanya waktu itu adalah taufik hidayah daripada Allah. Bukan kata kita lah orang yang kuasa. Supaya kita boleh pergi haji, kita boleh pergi umrah. Kita jangan rasa kata, ini kita lah. Bukan. Itu semua adalah taufik dan hidayah daripada Allah. Dan satu lagi, apabila kita berlaku maksiat atau kesalahan, maka waktu itu orang beriman, iaitulah istighfar dan minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besar-besarnya 4 perkara ni. Semua manusia kena bertemu dan juga kena bertepuh di antaranya 4 perkara ni. Ya. Alhamdulillah Baba. Begitu jelas sekali, alhamdulillah. Dan sikit lagi Baba. Ya. Kita tahu Kak Su, Baba ada buat beberapa perkara. Khususnya musim COVID-19 teruk dulu tu, nampak banyak lah tugas saya atas rasa Baba dan hubung kait dengan orang tempat kita. Pertolongan dalam musim COVID. Ada hubung dengan Kak Yenak daripada Tabah untuk bui pertolongan. Dan tega apa kapung hok katuk. Hok kena katuk kapung Kok Seton. Sembilan kapung, sembilan nebel situ Jadi bui apa panggil cari duit, cari modal untuk nak bui pertolongan di situ. Baba boleh cerita dekat situ kerana kejadian situ. Boleh cerita atas keadaan, boleh cerita atas pertolongan lagu mana Baba buat siapa kau boleh tolong. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi kepada muslimin muslimat semua, jadi yang lepas mari kita ni kadang-kadang manusia ni, kita bila nampak satu kesusahan di dalam kampung kita, dalam cangwak, dalam ampa kita, kebanyakan fok kita ni duk nampak orang yang bertanggungjawab saja. Mana kalau duduk dalam tambun, gana nayuk tak ada tolong. Kalau duduk ampa, gana ampa tak ada tolong. Kalau cangwak, gana cangwak tak tolong. Jadi orang kita ni banyak nak pergi letak situ. Padahal kalau kita tengok kepada hadis-hadis Nabi, macam pen, kita tak mesti kata kita kena nanti aku jadi go tu dulu, aku jadi go ni dulu baru aku nak tolong orang. Tak mesti. Kita tengok kepada hadis Nabi, Nabi kata sebaik-baik manusia iaitulah mereka yang dapat faedah kepada orang lain tu banyak. Makna tak kira siapa dia yang boleh tolong, yang boleh syafaat, boleh mentolongkan orang lain banyak, maka orang itulah sebagai manusia yang terbaik. Oleh tu bila kita tengok daripada sini, kita
boleh kuasa kita tolong, kita tolong. Jangan duk tengok jihad kita dulu, yakni jangan tengok thumbnail kita dulu. Nah, kalau kita tengok sini, tak ada hari yang kita nak tolong kepada orang. Oleh tu yang lepas mari kepada saya kita semua, bagi saya sendiri dan saya sendiri bukan nak buat seorang tak boleh nak buat. Kita kena cari awak-awak untuk membantukan orang yang susah. Contohnya kita katanya yang lepas mari daripada Khawit beberapa tempat. Hak besar-besar di Kok Saton kita bawa berah-berah dan semua saat ni bukan duit daripada hak Baba Zu seorang dak, bukan. Tapi duit daripada fort kita ramai-ramai yang bantukan duit masuk mari, semua tu kita akan bawa pergi sampai kepada mereka-mereka yang dapat kesusahan. Jadi nak katanya apabila fikrah kita molek, wisaitat kita comel, fikiran kita molek, kita rasa nak tolong orang yang susah, maka di waktu itulah ia akan timbul benda-benda yang baik di dalam masyarakat kita. Nampak? Oleh tu, yang kita hak buat mari dah ni, bukan sekadar tu saja. Kita nak kepada orang kita, berasa kata nak tolong orang. Kita jangan tilik kepada gapo nama saja, bahkan kita tilik kepada hadis dan pesuruhan Allah Ta'ala yang suruh kita ni bantu kepada orang. Lebih lagi, orang yang duduk di dalam kecemasan, orang yang duduk dalam kuantongkan, mana dia tu kepik sangat. Supaya Kok Saton hari tu Allah, kalau tak tolong berat benar-benar. Mana nak makan, mana berah, mana gapo lagi. Jadi, hak ni lah hak kita nak di hari ni masyarakat kita, lebih lagi 3 wilayah kita ni, nak nampak kata fok-fok kita ni, bila ada berlaku kesusahan, berderu pakak pergi tolong. Berderu pakak pergi tolong Allah. Supaya dengar, lain pada Khawit kita kata belum Khawit tahun dulu tu, banjir. Banjir di tahun ni ramai orang kita pakak bagi berah. Siapa orang banjir tu berah bukan sekadar makan, boleh jual. Boleh jual. Nak kata banyaknya. Ni suka. Jadi suka. Kita tengok tu suka. Oleh tu, for kita semua lepas pada ni, kalau berlaku masalah gapo, kita sentiasa tolonglah. Siapa dia tolong, man qada hajata akhihi faqadallahu hajatahu. Siapa dia sempurnakan hajat saudara, maka Allah akan sempurna akan hajat kita. InsyaAllah. Alhamdulillah, beberapa perkara yang Baba sebut saat ni cocok di hati saya ingat. InsyaAllah agak kata Kak Sis sendiri dan juga pendengar semua dapat renung bersama dan kutip semua patah kata yang bermanfaat ni diguna dalam hidup hari masa depan lagi insyaAllah. Untuk akhir rancangan, Baba ada sikit sepatah dua kata untuk semangat ke semua dalam tempat kita khususnya, silakan. Alhamdulillah. Supaya kita sekarang lah ni, kita kena tengok dalam masalah ni kita buat gapo. Kita duduk dalam cuang gapo. Kalau kita duduk dalam cuang Ramadan, kita memberatkan diri kita supaya beramal di dalam bulan Ramadan. Dalam Ramadan pula dia bagi pula cuang-cuang 3 cuang. Ni nak masuk cuang yang terakhir, 10 yang terakhir Ramadan. Apa benda yang besar hak mesti kita buat, campin kena buat lah mana kena buat di dalam bulan ni. Maka kita buatlah. Semoga kita dapat kelebihan yang penuh di dalam bulan Ramadan. Lepas pada Ramadan, musim gapo pula? Musim puasa sunat, kita puasa sunat. Musim haji, kita haji. Musim umrah, kita umrah. Jadi kita we tahu musim. We tahu rasa masa. Supaya orang siya. Dia ni kalau musim waiprak, ya waiprak tak berhenti dah. Kalau musim loi katong, ya loi katong. Musim songkran, ya buat temti sungguh. Tapi kita ni tak bersungguh-sungguh. Oleh tu, kepada kita semua, kita duduk dalam musim gapo, maka kita berat di dalam musim tu. Jangan kita duduk dalam setiap musim. Duduk mulai musim Ramadan, tapi menego tak habis-habis. Lain pada Ramadan tu nego dah. Ramadan menego pula. Tak ada masa untuk kita nak ambil kelebihan hak Ramadan. Allah, jangan kita duduk atas dunia masuk dalam golongan orang yang paling rugi. Orang paling rugi, dia duduk dalam bulan Ramadan, dia tidak dapat keampunan daripada Allah. Dia duduk dalam bulan Ramadan, dia tidak dapat kelebihan daripada Allah. Itu orang yang paling rugi. Kita duduk di dalam dunia ni sebagai menjadi orang yang beruntung, orang yang bertuah,
orang yang dapat cai canak bolok ni leko lok nah dunia dan juga akhirat dia dapat kejayaan. Kejayaan yang paling besar sekali iaitulah orang yang sentiasa buat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal abrara lafi na'im. Jika di kalangan kamu itu banyak buat baik, maka Allah Ta'ala sediakan na'im, yakni syurga yang tertinggi bagi kita. Alhamdulillah, kita sudah dengar dah adik-akak pendengar. Daripada Cawenge, Persatuan, Khidmat Jiwa adik-akak kita yang dapat musibah daripada COVID-19 ni. Banyak perkara kita boleh mengaji. Rancangan kita pun ambil contoh tauladan beberapa contoh untuk jadi manfaat kepada kita, khususnya daripada Kak Yena dan Baba Zu. Bukan hanya dua orang ni saja. Kita kena ucap ribuan terima kasih juga kepada semua Cawenge, setiap orang yang ada jiwa khidmat, beri pertolongan kepada orang yang susah. Boleh kita hadapi cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya daripada musim COVID-19 sampai hari ini. Kita dapat pengajaran beberapa hal daripada cabaran ini, ujian daripada Allah SWT. Alhamdulillah, rancangan kita untuk nak kita bersama duduk dalam keadaan sihat, badan kita sihat, keluarga kita selamat, kampung kita amin, insyaAllah. Rancangan selamat mau kita masa terizin dah. Hari ini ada gapo salah silap, harap maaf. Terima kasih kepada stesen radio ini yang bagi peluang kepada kami. Terima kasih kepada pendengar semua yang selalu ikuti rancangan yang bermanfaat ini. Akhir kata, saya Kak Su undur diri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada stesen radio ini dan jaringan bersama 10 stesen radio dalam wilayah selatan yang keluar udara rancangan Selamat Rumah Kita. Dan rancangan ini dapat bekerjasama dengan Semnak Songsem Berikan Wishakan Maaf Petani. Pendengar rancangan ini boleh hubungi di nombor telefon 065 893 1064 ataupun hubungi melalui Facebook page Semnak Songsem Berikan Wishakan. Hidup kita sihat, rumah kita selamat, kampung kita aman. Jangan lupa rancangan Selamat Rumah Kita.